Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni kita tak cerita pasal workout ke, cerita pasal nak diet ke apa ke. Hari ni kita nak cerita pasal cerita yang paling best yang pernah aku dengar lah, kan, berkenaan dengan orang-orang dewasa ni lah, orang-orang remaja di antara umur 18 hingga ke 20, 25 macam tu kan, tu 30 yang belum kahwin ni lah, yang bujang-bujang ni lah. Okey, cerita dia macam ni. Okey, cerita ni aku dengar time aku duduk madrasah dulu. Lepas tu kan ada petang-petang kan kena ada baca kitab tu kan, kitab taklim, ada kitab untuk pelajar-pelajar. Okey, kalau ada orang tengok video ni, dia seorang pelajar, dia tahulah cerita ni. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari seorang talibul ilm, iaitu dia seorang pelajar agama ni, dia sedang mutalaah kitab. Okey, mutalaah kitab ni orang kita panggil mutalaah ni macam ulang kaji lah. Okey, pelajaran yang pernah belajar kemudian dia ulang. Okey, dia ulang pengajian dia dekat satu masjid. Okey, ni cerita pada zaman dulu lah. Tak lama lah, taklah dulu sangat kan, cuma zaman dulu lah. Okey, cerita dia bila dia ulang pelajaran macam tu, tiba-tiba ada seorang wanita datang. Wanita ni dia demai, dia balik kampung, tapi tiba-tiba dekat kampung dia tu ada pergaduhan. Okey, dekat kampung dia, perjalanan dia tu ada pergaduhan macam tu lah, ada pergaduhan sesama mereka. Kemudian dia tak dapat pergi sebab ada pergaduhan kan. Dia singgah kat masjid, dia jumpa mamak ni kan, yang sedang muzakarah ni, sedang ulang kaji kitab ni. Satu dia duduk seorang-seorang. Okey, bila dia duduk dekat situ, perempuan ni pun datang. Dia kata bila dia duduk kat tepi masjid tu, lelaki tu mai lah, pelajar tu mai lah. Dia kata tak manis hang duduk kat sini seorang-seorang, sedangkan aku ada. Kalau aku tak ada tak apa, sedangkan aku ada, so lebih baik kalau hang berambus. Lebih baik kalau hang pergi jauh-jauh pada sini kan. Lepas tu perempuan tu kata fabalah, Sarap pula, sorry. Apa kena mengena macam tu. Aku main sini sebab ada hal. Okey, ada gaduh dekat sini, so aku datang masjid ni untuk tempat cari keselamatan. Okey, kemudian lelaki tu kata okey lah, macam tu kalau tak apa. Okey, hang duduk kat penjuru ni, aku duduk kat penjuru ni. Okey, lepas tu lelaki tu pun macam biasa ulang kitab apa semua kan. Ulang kitab apa semua. Zaman dulu kan guna lilin. Okey, tiba-tiba masa duk ulang kaji, tiba-tiba dia ambil jari dia suruh kat lilin tu kan. Lilin tu duk bakar, dia suruh. Lepas tu dia lak. Pedih kan? Dia lak. Lepas tu dia ambil kain, dia balut. Duk lama, lepas tu dia buka balutan, dia kena lagi kan. Dia kena lagi lilin tu. Okey, berulang-ulang kali. Tibalah waktu subuh, hampir subuh macam tu, lelaki tu pun datang. Dia kata tempat-tempat sudah aman time ni. Pada waktu ni tempat-tempat semua dah aman, pergaduhan semua dah selesai apa semua. Pada waktu ni hang boleh balik insya-Allah. Perempuan tu pun beritahu, sebelum aku balik, aku nak tanya hang kenapa hang bakar tangan hang? Kenapa hang buat macam tu? Lelaki tu kata ini tak ada urusan hang dengan benda ni, tak ada urusan dengan hang pun. Sebab apa hang nak tanya? Biasalah orang perempuan dia suka tanya banyak kali kan. Orang lelaki tu pun mengalah, dia beritahu lah kan. Dia beritahu sebab apa aku buat macam tu, sebab syaitan dah membisikkan aku untuk buat kejahatan. So aku bakar tangan aku tak tahan. Macam mana pula dengan nak bakar diri aku ni dalam api neraka Allah SWT yang 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Semestinya aku tak tahan. Okey, sebab itulah dia tak berani buat benda maksiat. Okey, tiba hari perkahwinan perempuan tu dia orang kaya. Okey, orang kaya, orang yang berpangkat. Orang tua dia pun cari orang yang bercalon, orang yang sesuai, setaraf, sekufuk dengan dia. Sekufuk ni maksud dia setaraf lah kan. Kemudian
Perempuan ni tak mau, dia tolak pinangan laki-laki lain. Laki-laki yang kaya-kaya macam dia tak mau. Lepas tu family dia pun dia kata sebab apa hang tolak kan. Aku dah cari dah orang yang paling sesuai dengan keluarga kita ni apa semua, sebab apa hang tolak. Lepas tu perempuan tu beritahu, aku dah kenal seorang lelaki ni, dia duduk dekat masjid. Tolong kita. Aku mau dengan dia. Dia cerita lah daripada A sampai Z. Tiba-tiba keluarga dia pun Allah Ta'ala lembutkan hati keluarga dia pun setuju. And then tak lama lepas tu mereka dua pun berkahwin. Okey. Pengajaran daripada kisah ni tuan-tuan yang mulia, pengajaran dia apa? Bila mana seseorang itu dia mengelak daripada perkara yang haram, maka Allah SWT akan ubah dia menjadi perkara yang halal. Okey. Jadi buat masa sementara ni, buat orang-orang yang duk hangat-hangat sekarang ni, remaja-remaja ni, sabar sat. Okey, sabar sat. InsyaAllah Allah SWT akan temukan kita dengan benda yang halal. Okey, benda yang halal. Tak lama pun nak sabar. InsyaAllah sabar. Tak lama pun. Okey. Okey. Jadi jangan tension kan, jangan terburu-buru, relax lah. Sebab jodoh ni ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita gelabah insya-Allah. Video ni minta maaf lah agak panjang sikit Moga-moga ada manfaat lah untuk remaja-remaja ni, chill je. Okey. Ketetapan Allah. Bila kita baik, Allah Taala bagi kita jodoh yang baik. Kalau kita tak dapat dengan dia ke, bukan jodoh kita dengan dia ke, yang kita rasa kecewa, sedih apa semua kan. Jujur aku beritahu, aku tak pernah menangis pun sebab perempuan. Sebab aku yakin jodoh ni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang yang kita putus tu tak sepadan dengan kita, kan? Mungkin Allah Taala tak jodohkan kita dengan dia sebabkan kalau kita kahwin, kita bertambah teruk, ibadat kita kacau, tak dapat keluar jalan Allah, tak dapat mengaji Quran, tak dapat khatam Quran. Betul tak? So kita yakinlah di situ ada kebaikan dah. Jangan kita duk teriak-teriak malam-malam nak teriak-teriak kan, tak payah. Kita teriak di hadapan Allah Subhanahu taala saja. Sebab apa? Sebab perkara yang paling manis, ulama beritahu, perkara yang paling manis di hadapan kekasih dan orang yang dikasihi dia tu, di hadapan orang yang kita kasih tu, kita menitiskan air mata di hadapannya. Itulah perkara yang sangat-sangat manis. Sangat-sangat sweet lah orang beritahu. Sangat-sangat manis. Jadi perkara tu jangan buat depan suami isteri, tapi kita buat di hadapan Allah Subhanahu Taala. Itulah cinta kita yang kekal dan abadi. InsyaAllah tentang Allah SWT. Moga video ni ada manfaat. Kalau tuan-tuan semua berminat ataupun tersentuh hati ke apa dengan video ni, boleh subscribe insya-Allah. Tak ada paksaan. Insya-Allah temu lagi video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.